Pengenalan. Lembaga Hasil Dalam Negeri ialah sebuah agensi di Malaysia yang membantu Kementerian Kewangan mengutip cukai. Kementerian Kewangan bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan dan hasil kerajaan. Jadi, Lembaga Hasil Dalam Negeri membantu mereka memastikan wang dikutip dengan betul. Lembaga Hasil Dalam Negeri telah diwujudkan pada tahun 1995 dan sejak itu ia telah diberikan lebih kebebasan untuk menjalankan urusannya sendiri. Latar belakang organisasi. LHDNM merupakan sebuah agensi yang diwujudkan untuk mempunyai lebih kuasa dan tanggungjawab dalam negara, khususnya dalam pengurusan kewangan dan kaki tangan, dan juga bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan pentadbiran cukai di Malaysia. Pada Mac 1996, Jabatan Hasil Dalam Negeri Malaysia telah dinamakan semula kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Agensi ini bertanggungjawab untuk mengumpul hasil untuk Kementerian Kewangan. Dan Kementerian Kewangan ialah badan pentadbiran yang bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan kerajaan dan penjanaan di hasil di Malaysia. LHDNM juga bertanggungjawab untuk mengawasi proses pentadbiran cukai bagi semua cukai langsung di bawah undang-undang dan statut yang berbeza. Kementerian Kewangan ialah badan pentadbiran yang bertanggungjawab ke atas semua perbelanjaan kerajaan dan penjanaan hasil di Malaysia. MOF membangunkan dasar ekonomi dan menyediakan belanjawan persekutuan setiap tahun. Agensi ini bertanggungjawab bagi keseluruhan pentadbiran cukai langsung di bawah akta berikut. Akta Petroleum, Cukai Pendapatan 1967. Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Akta Cukai Pendapatan 1967. Akta Promosi Pelaburan 1986. Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan pada tahun 1990 dan Akta Setem 1949. Visi LHDNM, pentadbiran cukai terunggul yang menyumbang kepada pembangunan negara. Misi LHDNM memberikan perkhidmatan percukaian yang cemerlang dengan mempertingkatkan pematuhan sukarela, melaksanakan sistem pencukaian berintegrasi dan telus, meningkatkan keberkesanan operasi melalui inovasi proses dan teknologi maklumat, dan memantapkan tenaga kerja kompeten. Objektif: melaksanakan sistem pencukaian yang berkesan, adil dan saksama. Fungsi LHDNM: bertindak sebagai ejen kerajaan yang memberi perkhidmatan dan pentadbiran, penaksiran, pemungutan dan penguatkuasaan pembayaran cukai pendapatan, cukai pendapatan petroleum, cukai keuntungan harta tanah, duti harta pusaka, duti stem dan apa-apa cukai lain sebagaimana yang dipersetujui antara kerajaan. Menasihati kerajaan mengenai perkara-perkara yang berkaitan pencukaian dan melaporkan kepada kementerian dan badan berkanun yang sewajarnya. Turut serta di dalam atau di luar Malaysia berkenaan dengan perkara-perkara yang berhubung dengan pencukaian. Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberi kepada lembaga oleh mana-mana undang-undang bertulis lain. Boleh bertindak sebagai ejen pemungutan untuk dan bagi pihak mana-mana badan mendapatkan pinjaman yang kena dibayar balik kepada badan itu di bawah mana-mana undang-undang bertulis. Ini merupakan carta organisasi untuk LHDNM. LHDNM sebagai satu organisasi biologi sinaran antarabangsa bertanggungjawab untuk pelbagai tugas termasuk memastikan sinaran digunakan dengan selamat dan betul. Ia juga bertanggungjawab membantu kerajaan mengutip cukai dan menyediakan perkhidmatan seperti pentadbiran, penilaian, penguatkuasaan dan kutipan cukai. Cukai yang dikutip termasuk cukai pendapatan petroleum, duti stem, cukai keuntungan hartanah dan duti hartanah.
Ia juga bertanggungjawab untuk mengambil bahagian bagi perkara yang berkaitan dengan cukai sama ada di dalam atau luar Malaysia. Memberi hikmat nasihat kepada kerajaan tentang perkara berkaitan percukaian. Untuk menjalankan tugas-tugas lain yang diperuntukkan kepadanya untuk perundangan bertulis. Dan sebuah syarikat yang membantu syarikat mengutip wang yang mereka berhutang daripada syarikat lain. Syarikat ini juga bertanggungjawab membantu syarikat membayar balik pinjaman mereka. Masalah strategik. Pandemik COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020 dan ia telah menyebabkan banyak masalah. Sesetengah orang mengalami kesukaran membayar cukai mereka dan itu telah menyebabkan kerajaan sangat bimbang. Apabila COVID-19 dikenal pasti sebagai krisis kesihatan, LHDN segera menubuhkan jawatankuasa pengurusan krisis untuk membantu menangani isu tersebut. Jawatankuasa ini penting dalam memastikan LHDN mampu menangani COVID-19 dengan berkesan. Masalah yang dihadapi oleh organisasi. Cabaran utama bagi lembaga hasil dalam negeri adalah memastikan bahawa setiap orang yang membayar cukai mematuhi undang-undang dan melakukan bahagian mereka untuk mendukung upaya kerajaan dalam mengumpulkan dana. LHDN melakukannya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pembayar cukai yang jujur dan memudahkan mereka untuk mengikuti peraturan dan memungut cukai yang harus mereka bayar. Sangat penting untuk mendidik masyarakat tentang sistem cukai negara sehingga mereka mengerti mengapa penting untuk tetap berjalan dan berapa banyak wang yang dihasilkan untuk negara. Penyelenggaraan sistem cukai dan jumlah wang yang terkumpul merupakan bentuk pertahanan non-militer bagi negara. Kerajaan mahu menjelaskan kepada orang yang tidak membayar cukai mereka bahawa mereka tidak dialu-alukan di negara ini dan mungkin dikenakan dakwaan jenayah. Pematuhan adalah penting tetapi ia bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kekerapan orang mengikut peraturan. Sikap dan tingkah laku manusia juga memainkan peranan. LHDN ialah agensi kerajaan yang bertanggungjawab memungut cukai langsung. Wang yang dikumpul akan digunakan untuk projek pembangunan negara yang penting yang akan memberikan manfaat kepada semua orang dalam masyarakat. Kerajaan meminta orang awam membantu menyokong sistem cukai dengan memberi kerjasama dan menyedari tanggungjawab mereka untuk membayar cukai. Ini akan membantu meningkatkan pematuhan cukai dan menjadikan negara lebih baik. LHDN sentiasa melakukan segala yang termampu untuk memastikan pentadbiran dan pengurusan sistem percukaian negara dilakukan dengan cekap dan berkesan. Ini berdasarkan skop Akta Cukai Pendapatan. Ini semua adalah sebahagian daripada usaha untuk memastikan negara mempunyai sistem yang berkesan untuk mengumpul cukai dan mengurus wang supaya ia dapat membiayai projek dan program penting. LHDN berbesar hati kerana program ini memberi peluang untuk mendidik masyarakat tentang cukai secara tersusun. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang cukai di kalangan penduduk. LHDN cuba memberikan perkhidmatan terbaik kepada pembayar cukai dengan bertemu dengan agensi kerajaan, persatuan perniagaan dalam industri yang berbeza. Bagi pendekatan terbaik akan berubah bergantung kepada keperluan dan kebolehan LHDNM. Kami ingin memastikan pekerja kami adalah sebaik mungkin supaya mereka boleh melakukan kerja mereka dengan baik. Kami juga ingin memastikan agensi kami berjalan dengan baik supaya ia boleh berjaya. Dalam sektor kesihatan, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati kerana ia bermakna orang ramai tidak perlu melalui kerumitan sakit dan kemudian membelanjakan banyak wang untuk rawatan. Inilah sebabnya mengapa sesetengah program pematuhan cukai memberi tumpuan kepada pendidikan dan bukannya penguatkuasaan. Dalam sektor perbankan, sistem disediakan untuk membantu bank mengumpul wang daripada pelanggan mereka. Ini boleh dilakukan sebagai contoh
dengan memberi amaran kepada pelanggan tentang bil yang perlu dibayar dan menjejaki semua transaksi yang berlaku dalam masa nyata. Perkhidmatan dalam sektor perdagangan seperti pembuat kereta mewah menawarkan kemudahan dan perkhidmatan selepas jualan yang mesra kepada pelanggan mereka. Ini boleh disesuaikan dan digunakan untuk menyediakan perkhidmatan selepas jualan kepada pembayar cukai. Penilaian pelanggan terhadap perkhidmatan yang mereka terima adalah berdasarkan sistem penarafan. Sistem ini membolehkan pelanggan menilai kualiti perkhidmatan yang mereka terima. Seterusnya adalah analisis persekitaran. Analisis persekitaran terbahagi kepada dua, iaitu analisis persekitaran luaran dan juga analisis persekitaran dalaman. Analisis persekitaran luaran. Porter's Five Forces dalam LHDN ialah satu cara untuk melihat betapa kuatnya persaingan dalam industri. Ia telah dibangunkan oleh Michael Porter pada tahun 1980. Kaedah ini membolehkan kita menilai persaingan dengan melihat 5 faktor. Kita boleh mengetahui cara setiap faktor mempengaruhi kita, kekuatan setiap faktor dan cara kita boleh meningkatkan prestasi perniagaan kita dalam industri ini. Apabila terdapat sedikit penjual dalam industri, persaingan menjadi kurang sengit. Ini bermakna anda mungkin perlu membelanjakan lebih banyak wang untuk memulakan perniagaan dalam industri itu. Dan mungkin terdapat kurang pelbagai produk di pasaran. Sebagai contoh, industri automotif mungkin mempunyai beberapa syarikat besar, tetapi terdapat juga banyak syarikat kecil yang membuat kereta menggunakan tenaga boleh diperbaharui. Walau bagaimanapun, memandangkan lebih ramai orang beralih kepada sumber tenaga boleh diperbaharui, syarikat baharu telah muncul yang merupakan persaingan yang lebih baik untuk yang lama. Semakin banyak pengganti yang ada untuk produk, maka semakin sukar bagi penjual untuk menjana banyak keuntungan. Ini bermakna LHDN tidak boleh menetapkan harga dengan sewenang-wenangnya. Pelanggan mempunyai banyak pilihan. Status individu sebagai pemastautin atau bukan pemastautin menentukan sama ada mereka boleh menuntut allowance peribadi atau tidak dan rebate cukai dan menikmati faedah kadar cukai bergraduate. Status pemastautin ditentukan dengan merujuk kepada bilangan hari individu berada di Malaysia. Secara amnya, individu yang berada di Malaysia untuk tempoh atau tempoh berjumlah 182 hari atau lebih dalam 1 tahun kalender akan dianggap sebagai pemastautin cukai. Individu bukan pemastautin dikenakan cukai pada kadar rata 30% ke atas jumlah pendapatan bercukai. Orang yang berkelayakan yang merupakan pekerja berpengetahuan yang menetap di Iskandar, Malaysia dikenakan cukai pada kadar 15% ke atas pendapatan daripada pekerjaan dengan syarikat yang ditetapkan yang terlibat dalam aktiviti yang layak di wilayah yang dinyatakan itu. Individu pemastautin yang diluluskan di bawah program bakar kembali yang mempunyai atau menjalankan pekerjaan dengan seseorang di Malaysia juga akan menikmati kadar cukai sebanyak 15% selama 5 tahun ke atas pendapatan daripada pekerjaan. Analisis persekitaran dalaman. LHDNM mahu menjadi majikan di mana pekerja boleh memilih persekitaran kerja mereka sendiri dan berpeluang untuk berkembang dan mengembangkan kemahiran mereka. Jabatan Sumber Manusia LHDN merancang untuk melakukan ini dengan memberi tumpuan kepada 4 strategi, iaitu melaksanakan organisasi yang optimum, menyediakan persekitaran kerja yang kondusif untuk pertumbuhan, membangunkan sumber yang menjadi insan yang cekap dan memperkasakan kepimpinan. Pengurusan sumber manusia dipertingkatkan apabila organisasi menggunakan saiz dan struktur kaki tangan yang optimum untuk meningkatkan kecekapan. Selain itu, dengan mengurangkan pembaziran, sumber manusia digunakan dengan lebih cekap. Jabatan Sumber Manusia LHDN cuba mencari calon terbaik untuk tenaga kerja sumber manusia dengan mencari orang yang memenuhi kriteria pemilihan tertentu. Jabatan Sumber Manusia LHDN ingin memastikan bahawa hanya orang yang terbaik dipilih untuk
pekerjaan LHDN. LHDN komited untuk menyediakan persekitaran di mana pekerja berasa selesa di tempat kerja. Ini bermakna LHDN ingin memastikan semua kerja yang dilakukan adalah menyeronokkan dan kondusif untuk produktiviti. LHDNM akan terus berusaha memperkukuh kemahiran kepimpinannya supaya dapat mencapai matlamatnya dengan lebih baik. Ini akan melibatkan pengajaran pemimpin lebih lanjut tentang cara memacu hasil dan meningkatkan prestasi organisasi. LHDNM sedang bertungkus lumus membantu kerajaan mencapai matlamat menjadikan negara sebagai negara maju berpendapatan tinggi. LHDNM akan melakukan yang terbaik untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya dan ia juga akan berusaha untuk menjadi pentadbir cukai yang dihormati. LHDNM mahu semua orang mematuhi undang-undang cukai tetapi mungkin sukar untuk melakukannya jika anda tidak mahu membayar cukai. LHDNM mempunyai program yang dipanggil Pelan Tindakan Pematuhan Sukarela yang membantu orang ramai mematuhi undang-undang cukai dengan cara yang adil dan cekap. Mereka melakukan ini dengan menyasarkan mereka yang berkemungkinan besar tidak mematuhi undang-undang dan menggunakan pendekatan pengurusan risiko yang mengambil kira sebab orang mungkin tidak mematuhi peraturan. Pembentukan strategi. Badan Pendaftaran Korporat Indonesia LHDNM bercadang untuk menawarkan perkhidmatan berkualiti, mematuhi keperluan semasa dan telus, dan menggunakan sistem teknologi maklumat yang inovatif untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Pendaftaran Tanah Republik Indonesia LHDNM menyasarkan untuk meningkatkan perkhidmatan dalam talian menjelang 2020 bagi memenuhi keperluan rakyat Indonesia yang menggunakan internet sebagai saluran penyampaian perkhidmatan utama mereka. Perlanjutan rangkaian perkhidmatan termasuk layan diri dan automasi yang komprehensif yang boleh menjimatkan masa pembayar cukai. Ini seterusnya telah membawa kepada pengurangan kos yang berkaitan dengan berurusan dengan LHDNM. Keselamatan maklumat sistem dan kemudahan di dalamnya adalah penting untuk melindungi kerahasiaan maklumat pembayar cukai. LHDNM mengambil langkah keselamatan yang sesuai untuk melindungi sistem dan kemudahan daripada sebarang potensi ancaman pencerobohan dan kebocoran maklumat. Pelan integriti LHDNM direka untuk melindungi reputasi syarikat dan meningkatkan keyakinan pihak yang membayar. Ini dilakukan dengan mengikuti nilai yang bijak dan benar seperti amanah, ketelusan dan keadilan. Selain itu, rancangan ini bertujuan untuk bersyukur dan melindungi alam sekitar. LHDNM akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kecekapan operasinya bagi memenuhi jangkaan pelanggan. Ini termasuk membangunkan dan menambah baik sistem yang menyokong komunikasi dan perkongsian maklumat, menambah baik prosedur dan budaya kerja, serta melaksanakan langkah pengurusan risiko. Kadar pematuhan boleh dipertingkatkan dengan mempunyai akses kepada maklumat yang pantas, tepat dan tersedia pada bila-bila masa. Ini boleh dilakukan dengan mengukuhkan aplikasi sistem pencukaian supaya ia boleh dicapai dari pelbagai lokasi dan peranti elektronik mudah alih. Alat analisis data dan otomasi membantu menjadikan proses kerja lebih mudah dan pantas yang membantu syarikat menjimatkan wang dan membuat keputusan yang lebih baik dengan sumbernya. Ini akan mengurangkan jumlah birokrasi dan mempercepatkan proses membuat keputusan. Untuk mengurus risiko dengan berkesan, LHDNM membangunkan profil risiko bagi setiap projek dan memantaunya sepanjang proses perancangan. Ini membantu untuk memastikan bahawa risiko yang terlibat dalam setiap projek boleh diurus dan tidak menjejaskan keupayaan untuk mencapai matlamat secara negatif. LHDNM mahu menjadikan majikan yang pekerja boleh pilih untuk bekerja. Mereka cuba melakukan ini dengan memberi tumpuan kepada wujudkan persekitaran kerja yang optimum, menyediakan manusia yang cekap, memperkasakan kepimpinan, dan terus membangunkan sumber. Terdapat 4 faktor pembentukan strategi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari segi kekuatan pula, kepimpinan tinggi, dinamik di samping personal yang berdedikasi dan layak, terima sokongan teguh dari kerajaan dari segi infrastruktur, dana dan agenda ICT. Sokongan ICT teguh dari agensi, perkongsian pintar dengan agensi lain, mempunyai capaian kepada sumber dana lain, hubungan baik dengan agensi dalam dan agensi luaran,
personel berkelayakan tinggi dan berpengalaman, badan yang menyelia fungsi Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia, Lembaga Juru Perubahan Malaysia dan Professional Services Development Corporation Sdn Bhd. Dari segi kelemahan pula, yang pertama, kadar gangguan perkhidmatan yang tinggi disebabkan oleh pegawai berkelayakan dan berpengalaman bersara, berhenti atau berpindah. Jawatan tidak diisi khususnya BPSM, jawatan yang diluluskan tidak mencukupi, kekurangan personel ICT yang berkelayakan, berlaku ketaksamaan dalam sumber ICT, sistem yang dibangunkan secara dalaman sekarang tidak dikongsi antara bahagian, cawangan atau unit, tiada perkongsian dan integrasi data yang biasa digunakan, sistem pengurusan projek yang kurang berkesan. Dari segi peluang pula, pengurusan atasan komitmen terhadap kualiti dan produktiviti, potensi pasaran global ke atas perkhidmatan profesional, potensi pertumbuhan client base, inisiatif Electronic Government menyediakan peluang kepada KKR untuk melengkapkan dan mempertingkatkan keperluan perkakasan, perisian dan sumber lain. Penggunaan internet yang besar menyediakan platform yang berkesan dalam pemasaran tenaga profesional di peringkat global. Perkongsian pintar antara agensi termasuk dengan luar negara. Dari segi ancaman pula, peluang pekerjaan yang lebih baik dalam sektor swasta dan luar negara, bekalan tenaga kerja di sektor pembinaan yang tidak mencukupi dan tidak berkelayakan, tantangan dalaman dalam pengurus perubahan dari peringkat agensi hingga ke peringkat kementerian. Projek-projek bawah seliaan JKR yang mempunyai kadar kebengkalaian yang tinggi. Cadangan. LSDNM mahu menjadi organisasi penting di Malaysia untuk membantu orang ramai dengan cukai mereka. Mereka berharap untuk dihormati dan dipercayai oleh kedua-dua orang tempatan dan orang asing. Mereka juga mahu memastikan sistem pencukaian itu adil dan berkesan supaya rakyat dapat memahami dan menghayati serta menggunakannya untuk memberi manfaat kepada negara. LSDNM juga mahu memastikan kerajaan dapat mengutip cukai yang berkesan dan mereka yang enggan membayar cukai dipertanggungjawabkan. Ia juga membantu merancang program transformasi dengan menggunakan perancangan strategik dan ini membantu untuk mencapai visi dan misi organisasi. Ini merupakan beberapa cadangan LSDNM terhadap sumber manusia, teknologi maklumat, reputasi, kewangan, pengurusan hasil dan faktor luaran.